pagi dalam siaran kuliah subuh secara online, datangnya daripada Surau An-Nur Fasa 3A Seremban Selatan. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada pagi ini dikira sebagai catatan amal soleh yang dihimpunkan oleh para malaikat untuk dipersembahkan kembali di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, bahawasanya kita bertemu dan berpisah di atas niat mencari cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang bertemu dan berpisah kerana Allah Ta'ala, maka mereka akan dikira sebahagian daripada orang yang mendapat naungan arash Allah Ta'ala. Dan orang yang mendapat naungan di padang mahsyar nanti adalah mereka yang berjaya di hari akhirat mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mewakili Barisan AJK Surau mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan perempuan, sebarang sumbangan boleh disalurkan ke Bank Islam 05012010 053038 Bank Islam. Masya Allah. Tuan-tuan dan puan, kita dah pun berada di tahun baru. Apabila sebut tentang tahun baru, ianya berkisar tentang hijrah. Hijrah membawa erti perpindahan daripada point A ke point B, daripada titik A ke titik B. Hijrah berarti berubah daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang mendekatkan diri kepada Allah. Poin pentingnya adalah hijrah ni daripada point A ke point B yang mendekatkan diri kepada Allah, walaupun ianya berupa kesedihan, kesusahan, kesakitan, apa jugalah yang dihadapi dalam kehidupan dunia, tetapi dia punya hikmahnya ataupun dia punya objektifnya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Kerana apa? Kerana Nabi SAW sendiri hidupnya penuh dengan ujian. Kurang tidurnya, namanya diejek-ejek, hartanya dirampas ketika di Mekah, keselamatan nyawanya diancam, kemudian kehilangan pula insan yang tersayang iaitu Khadijah. Dan Nabi bawa diri pergi ke Taif untuk minta bantuan dan berdakwah. Sesampai di Taif, Nabi dibaling batu. Dari semua yang Nabi lalui ini menyebabkan akhirnya Allah Ta'ala kurniakan negara Islam Madinah. Dan sama juga dengan kita, walaupun ianya berupa kesedihan, kita pindah ke satu syarikat. Syarikat A tak bagi pakai tudung. Pindah syarikat B. Syarikat B boleh pakai tudung, tapi gaji sikit. Disebabkan gaji itu sikit, tetapi kita sedih. Tetapi kita boleh pakai tudung. Maka itu hijrah yang dituntut. Daripada syarikat B ke syarikat C. Syarikat B tak bagi solat. Syarikat C boleh pakai tudung dan solat. Walaupun gaji turun sikit, pangkat turun sikit, tetapi dia membawa erti boleh dia berhijrah daripada tidak solat kepada solat. Itu hijrah yang dituntut. Walaupun gajinya mungkin turun sedikit. Gitu dah. Samalah kita pergi haji. Ada ibadah yang perlukan pengorbanan fizikal dan mata wang. Contohnya pergi haji. Kita dah lah keluarkan duit. Kita buat ibadah pula. Panas, penat. Sebab itu nilai ibadah yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seseorang itu tidak mahu merintis dan meniti jalan mencari Allah Subhanahu Wa Taala, dikhawatiri hidupnya itu tidak ada matlamat. The biggest tragedy, masalah utama manusia adalah apabila hidupnya tidak ada matlamat. Manusia ni hidup mesti bermatlamat dan mesti ada objektif. Selamat datang pada semua yang hadir, Masya Allah, kepada Makcik Siti Atikah. Waalaikumsalam Makcik daripada Melaka, Masya Allah. Akak Harun Nizar daripada Perak Sungai, Masya Allah. Bunga Lawang daripada Rawang, Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Didoakan semua yang hadir di belah-belah Kak Aliza Aliz daripada Sarawak, Masya Allah. Kita ada Sarawak, ada Johor, ada Melaka, ada Negeri Sembilan, ada Perak, ada. Didoakan kebaikan berpanjangan, Allahumma amin. Seronok sebenarnya kuliah online ni. Klik je nama, orang kenal, jemput datang, dapat pahala. Allahu Akbar. Baik. Jadi bulan ataupun bulan Muharram, bulan yang sangat dipanggil ada kelebihan pada 10 berpuasa pada 10 Muharram nanti. Jangan lupa untuk berpuasa 9 dan 10 Muharram, ya. Jangan lupa. Jangan terlepas pula. Kita ni dalam menyambut ibadah, dalam melakukan ibadah ni, kita mesti ada tema dia. Temanya jangan kita lupa puasa hari Ashura dan juga hari Tasu'a. Jangan lupa. Baik. Kita meneruskan perbincangan kita dalam kitab
Minhajul Abidin ataupun wasiat Imam Ghazali, yang mana kita bicarakan hari sekarang ini, iaitu peringkat Al-Awarid, iaitu godaan. Orang yang hendak berbuat ibadah wajib menahan segala godaan yang boleh menimbulkan kebimbangan dan kerisauan dalam ibadahnya kepada Allah. Jadi dalam kita nak buat ibadah ni, ada halangan. Itu kita bicarakan halangan hati, kawan dan sebagainya. Yang pertama sekali, kata Imam Ghazali, rezeki dan tuntutan nafsu. Ni halangan rupanya. Kedua-dua itu dapat diatasi dengan tawakal. Untuk itu, sudah seharusnya bagi setiap Muslim untuk menyerahkan diri kepada Allah dalam urusan rezeki, dan sebarang tuntutan ini adalah disebabkan oleh dua perkara berikut. Agar dia dapat menjalankan ibadah dan mengerjakan kebaikan dengan tenteram. Yang kedua, dia kena serahkan kepada Allah Ta'ala. Panjang juga poin yang kedua ni. Ya. Baik. Jadi yang pertama, bila mana diserahkan urusan rezeki dan urusan rezeki kepada Allah Ta'ala, maka dia boleh fokus untuk melakukan ibadah. Jadi kalau orang tu dia rasa rezekinya dia seorang yang kawal, dia kata I control my own fate, katanya. Saya kontrol saya punya takdir sendiri. Rezeki tu saya yang usahakan, saya yang kontrol, saya yang tentukan. Jadi hidup dia macam tak menang tangan lah. Dia macam tak tahu nak kerja apa. Kerja je. Cakap bang, asyik kerja je. Bila nak pergi masjid, saya sibuk ni, banyak benda nak kena buat ni. Kerja juga, masjid kena nak pergi. Saya sibuk, banyak perniagaan saya perlu kawal. Tak lagi gudang ni kerja bang, pergi masjid dulu. Saya sibuk, kalau saya tak berniaga ni, tak ada duit nanti. Duit dapat, maksudnya dia merasakan rezeki yang dia ada ini datang daripada hasil titik peluh dia semata-mata, tanpa daripada sumbangan ataupun restunya Allah Subhanahu Wa Taala pada tindakan itu. Sebab itu dalam pepatah mengatakan, pagi-pagi mencari rezeki itu penting. Tolong tulis semua. Mencari rezeki itu penting. Tetapi menjaga hubungan dengan Maha Pemberi rezeki itu lebih penting. Waalaikumsalam pada sahabat-sahabat. Mencari rezeki itu penting ataupun bekerja untuk rezeki itu penting. Tetapi menjaga hubungan dengan Maha Pemberi rezeki itu lebih penting. Apa artinya pergi kerja pagi sebelum subuh, tapi tak sembahyang subuh? Apa artinya? Gitulah. Apa artinya kita pergi jumpa klien, kita nak cari bisnes, tetapi kita langgar syariat? Syariat mesti letak nombor satu. Yang kedua barulah ikhtiar. Kalau ikhtiarnya fokus pada ikhtiar, tetapi syariatnya tunggang langgang terbalik. Dia buat appointment, dia buat berniaga ataupun apa-apalah sebelum azan. Bila time azan dia buat je. Ini minta apa ni? Apa yang dia kejar? Rezeki dapat tu cukup tak cukup, itu Allah Ta'ala punya kuasa. Kita nak kejar, nak kaya macam mana pun, Allah tetap akan hadirkan ada orang lagi kaya. Kaya macam mana pun kita, ada orang lagi kaya. Miskin macam mana pun kita, ada orang lagi miskin. Jadi cara kita nak atasinya adalah berpada-pada dan pada masa yang sama tingkatkan hubungan dengan Maha Kaya. Tingkatkan hubungan dengan yang Maha Kaya. Jaga hak Allah Ta'ala itu lebih penting daripada kita berikhtiar untuk mencari rezeki, sedangkan Allah yang Maha Pemberi rezeki sentiasa dekat dengan kita. Kalau kita baik dengan bos ni, banyak tak manfaat dapat sebagai staff lah. Dulu masa saya berkhidmat, kalau baik dengan bos, macam-macam bos belanja. Saya ni alhamdulillah lah ditakdirkan memang baik dengan bos. Pasal apa? Pasal saya adalah satu-satunya orang yang di bawah bos. Jadi bos memang very reliable on me lah. Cakap Jawa gitu lah. Memang sangat dia dependent orang di bawah dia. Jadi segala urusan tu kita cover habis dah. Orang tanya, bos mana? Bos ada masalah jumpa saya. Saya okey, saya akan cakap dengan bos. Bos suka tak kita gitu? Kita sangat hands on. Everything kita boleh buat. Bos sukalah. Bila bos suka, bila bos berhenti, bos naikkan kita pangkat. Kita jadi macam inilah, acting position tu. Dan subhanallah, kalau bos suka,
senang urusan dunia. Tapi sayang, kita tak tahu apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suka ni. Rugi tak? Rugilah. Kita nak orang sayang, kita nak meniaga orang sayang, orang datang balik. Kalau kita kerja, kita nak bos sayang, bos suka, bos bagi gaji, bos bagi bonus. Tapi hidup di dunia tak tahu apa kriteria manusia yang Allah sayang. Allahu Akbar, rugi. Esok bersama Dr. Roslan Muhammad dan Jumaat Da'i Adibah. Jangan lupa Ustaz Roslan Muhammad dan juga Da'i Adibah. Baik. Jadi apabila seseorang beriman itu boleh fokus dalam ibadahnya kerana apa? Kerana mindset ataupun mindanya mengatakan bahawa apa yang dia ada, rezeki yang dia ada bergantung rapat kepada hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jangan kita abaikan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun orang yang bertawakal kepada Allah selalu menggantungkan diri dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Yang Esa. Dan mengabdikan diri kepada Allah, tidak terpengaruh dengan pelbagai fikiran sehingga seolah-olah lapang dadanya dan jauh daripada pemikiran yang remeh. Sebaliknya terbuka peluang yang luas baginya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, Tuhan yang memberi segala-galanya. Jadi orang yang tawakal pada Allah Ta'ala ni tinggi ni, diserahkan pada Allah, sebab Allah ada tugasnya, kita ada tugas kita. Tugas kita adalah bekerja dan berkhidmat. Tugas Allah bagi kecukupan. Kaya adalah ada nilai cukup. Kalau orang tu dia tak ada cukup, dia rasa tak cukup tanah nak kena kejar. Kalau dia kerja untuk diri dia kena selalu ada rasa cukup. Tapi kalau dia kerja untuk orang, dia kena ada amanah, rasa macam tak cukup lagi. Dia beza orang kerja untuk diri sendiri, kerja untuk membahagiakan orang lain. Sedangkan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, sahabat Nabi SAW, mereka kaya, tuan-tuan dan puan, kaya. Tapi kayanya sahabat dengan meletakkan kebahagiaan pada orang lain. Sahabat-sahabat yang lain rasa seronok bila ada sahabat kat lain yang kaya, masya-Allah. Masya-Allah, masya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Baik, jadi kita sambung. Orang yang tawakal tinggi pada Allah Ta'ala, dia hidup tenterang dan tidak goyah oleh perubahan zaman. Dia sendiri daripada kaum yang kuat dan bebas, seolah-olah raja dunia yang mampu untuk ke mana sahaja yang dia mahu untuk menyelesaikan segala urusan ibadah dan ilmu tanpa sebarang halangan dan godaan. Ini kerana baginya di mana sahaja dan pada bila-bila masa sahaja, kerana dia sentiasa bertawakal kepada Allah Azza wa Jal. Hidup kita boleh tenang, kita boleh move on daripada segala yang susah. Kenapa? Kerana kita tahu Allah sentiasa bersama dengan kita. Dalam peristiwa hijrah, Sayyidina Abu Bakar menangis di dalam gua. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La tahzan, innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan sedih kerana apa yang sedang berlaku ini adalah tugas Allah Ta'ala ataupun hak Allah Ta'ala untuk menentukan. Jangan ditangisi apa yang kita tak boleh kawal. Masalahnya selalunya manusia ni dia akan stres dan dia depress kerana apa? Kerana dia cuba ambil tugas Allah Ta'ala. Kita, tuan-tuan, jangan ambil tugas Allah Ta'ala. Tugas kita adalah menjadi hamba yang taat, menjadi khalifah. Menjadi hamba yang taat iaitu kita mempromosikan ketaatan, kebaikan. Kita menjadi hamba yang paling taat. Dan menjadi khalifah, kita tunaikan hak orang lain. Jangan ambil tugas Allah Ta'ala iaitu menentukan rezeki kita. Kadang-kadang ialah memang kalau kita pergi mana-mana seminar, kita nak jadi orang yang ada financial freedom contohnya, tak? Ataupun kebebasan kewangan. Sedangkan dia dah bebas dah kewangan pada masa tu. Tapi dia still mencari benda yang dia tak jumpa. Macam mana dia nak tahu dia nak jumpa benda yang dia tak jumpa, benda yang dia nak, dia tak tahu benda tu macam mana. Jadi semua itu datang daripada Allah Ta'ala. Ya? Kita kena minta pada Allah,
Hasbunallah wa ni'mal wakil, fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal maula. Itu yang kita kena baca. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai peneman. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah. Orang yang rasa cukup dengan adanya Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat. Dia akan rasa nikmat bila orang dia cukup. Bila kita rasa cukup, kita akan nampak banyak makanan lagi. Tapi bila kita tak cukup, makanan banyak pun rasa, tak cukup ni. Tak cukup ni. Cukup. Bila kita ada rasa cukup, apa yang di pinggan, yang di luar tu kita rasa banyak ni. Sama juga dengan harta. Bila kita rasa cukup, apa yang ada kita akan nampak banyak. Jadi kita kena develop rasa cukup. Untuk apa? Untuk kita pupuk rasa syukur pada Allah Ta'ala. Lalu mulakan perjalanan mendekati Allah. Masalahnya kita banyak sangat benda yang kita nak uruskan sampai lupa Allah Ta'ala yang ada bersama. Lupa Allah Ta'ala bersama kita. Urusan Allah Ta'ala, Allah tahulah nak menguruskan. Kita jangan ambil hak Allah Ta'ala. Saya suka tergelak seorang ni pasal kawan saya, dia macam tak cukup tanah, nak laju-laju, nak pergi mana. Sebab semalam saya berjoging. Dia kata, Ustaz jogging-jogging laju-laju ni nak pergi mana? Tak payah laju-laju. Jogging pelan-pelan je. Saya jogging laju ni sebab saya terinspirasi dengan rekod kebangsaan 100 meter pecah. Budak umur 18 tahun lari tu pecahkan rekod kebangsaan. Dia buat 10.9. 10.9 lambat. 10.09 saat. Laju je. Biarlah dia nak laju-laju, nak pergi mana? Dia nak pecahkan rekod. Tahulah dia bila lari laju, dia nak pecahkan rekod. Jadi lepas tu dia kena berlari perlahan aja ustaz ya. Saya cakap, mana boleh haji, dia kena lari, itu memang kerjanya berlari. Bukan dia belah pecah rekod lalu dia berjalan perlahan. Kita tergelak tu. Baik, jadi apa pun juga, kita hidup ni jangan ambil hak Allah Ta'ala. Ada tugas yang Allah buat, ada perkara yang kita kena buat. Apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh. Baik. Orang yang tidak ada tawakal dalam hidupnya, dalam usahanya, dia akan merasa penat dan selalu mengalami kegagalan. Kerana dia merasakan bahawa dia mampu melakukan segalanya tanpa pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebaliknya, dia menyandarkan diri kepada harta dan orang lain. Padahal semuanya itu hanya memiliki kemampuan dan keluasan yang sangat terbatas. Man sarrahu ayyakuna akraman nasi falyattaqillah. Barang siapa inginkan dirinya menjadi orang paling mulia, hendaklah dia bertakwa kepada Allah Ta'ala. Betul Makcik Siti Atikah, jangan ambil hak Tuhan. Betul. Masya Allah, mulakan dengan perjalanan ingat Allah. Allahumma salli ala sayyidina. Terima kasih pada Kak Syah hadir pada pagi ini. Masya Allah. Masya Allah. Baik. Terima kasih pada Puan Anisah. Masya Allah. Jadi barang siapa yang inginkan dirinya menjadi orang yang paling mulia, hendaklah dia bertakwa pada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling tinggi martabat, paling mulia di sisi Allah Ta'ala adalah manusia yang bertakwa pada Allah. Ini kerana orang-orang yang bertakwa kepada Allah akan diberi kemuliaan oleh Allah, dan kemuliaan yang datang dari Allah tidak akan dapat dihilangkan, dimusnahkan oleh manusia. Jadi kalau kita rasa kita down, kita sedih, cari Allah. Kalau kita bahagia, kita gembira, cari Allah. Kerana kemuncak hidup ini adalah mencari keredaan Allah. Kemuncak hidup ini adalah mencari keredaan Allah. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Allah berfirman, Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum. Allah jualah yang menciptakan kamu dan kemudian dialah yang memberikan kamu rezeki. Surah Rum ayat ke-40. Allah ciptakan manusia, Allah berikan rezeki pada manusia. Allah bagi rezeki kat kita. Ya, kalau kita pergi, kita rasa rezeki tu kita punya, kita pergi usaha, ya. Kalau makanan tu kadang-kadang ialah makanan yang dalam mulut pun kalau Allah takdirkan dia bukan kita punya, dia akan jatuh berguguran. Tapi kalau katalah rezeki itu berada di dalam laut dalam, di dalam lautan yang gelap, di dalam
dasar laut yang gelap, di malam yang gelita, kalau itu rezeki kita, esok pagi kita mesti makan je. Itu rezeki Allah Ta'ala bagi. Ya, cuba tengok ikan. Ikan dalam laut ditangkap oleh nelayan, tiba-tiba berada dalam pinggan kita yang berada di Gombak ni contohnya. Saya lah Gombak. Ada pinggan. Padahal ikan ni mungkin daripada ikan dekat laut Cina Selatan ke Selat Melaka ke dapat duit. Macam mana ikan ni atas pinggan ni? Ada rezeki ni Allah Ta'ala tentukan daripada mana-mana sumber, dengan syarat kita bertawakal, bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inna Allah huwar razzaq. Sesungguhnya Allah, dialah yang sahaja yang memberi rezeki kepada sekalian makhluknya. Surah Az-Zariyat ayat ke-58. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya apa yang disebutkan itu tetap benar, tidak patut diragu-ragukan sebagaimana tidak sepatutnya diragukan benarnya kamu dapat berkata-kata. Surah Az-Zariyat ayat ke-23. Ayat ini membawa maksud bahawa setiap orang hanya dapat berbicara dengan lidah sendiri dan tidak mungkin berbicara dengan lidah orang lain. Betapa yakinnya kita sedang bercakap ni dengan lidah sendiri. Itu rezeki Allah Ta'ala. Gitu. Kita tak akan cakap dengan lidah orang lain. Ni lidah kita lah. Demikian juga dengan rezeki. Setiap individu akan memakan makanan ataupun rezeki yang telah Allah peruntukkan baginya. Subhanallah. Jangan kita kelang kabut nak ambil hak orang. Sebab Allah Ta'ala tak akan letakkan dipanggil keredaannya kepada harta orang lain yang kita makan. Sebagaimana yakinnya kita bercakap dengan mulut sendiri. Jangan kita berasa ragu-ragu terhadap rezeki yang Allah telah tentukan. Jangan ambil hak orang lain. Masalahnya kita rasa nak ambil hak orang lain. Kita nak makan hak orang lain. Sebab kita rasa rezeki yang Allah tentukan yang halal tu tak cukup. Ini musibah. Musibah. Mengambil harta orang lain, lalu dia rasa itu dia punya. Musibah kabirah. Musibah sangat. Rasa harta dia, harta orang harta dia. Jadi ni kena hati-hatilah. Jangan kita ambil harta orang. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Berikut adalah penjelasan tentang hakikat tawakal, hukum-hukumnya dan kewajipan seseorang yang berhubung dengan rezeki. Masalah ini diberikan kepada 4, kata Imam Ghazali. Yang pertama, arti tawakal. Yang kedua, saat-saat tawakal. Ketiga, batasan dan hakikat tawakal. Keempat, benteng tawakal. Yang pertama, arti tawakal. Wazan tawakal ialah tafa'ul yang membawa berasal pada perkataan wikalah, iaitu bererti perwakilan. Jadi, orang yang bertawakal kepada seseorang berarti dia menganggap orang itu sebagai wakilnya dalam segala urusan dan memberi jaminan untuknya memperbaiki diri. Kerana sudah ada wakil, maka mewakil yang mewakilkan tidak perlu turut mengerjakan dan tidak bimbang dan tidak bertakalluf. Oleh itu, tawakal berarti memberikan kepercayaan, yakni menyerahkan sesuatu perkara dan menyandarkan sesuatu kepada Allah. Arti tawakal, sandarkan pada Allah apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah boleh lakukan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah sebagai wakil dalam menentukan rezeki. Kita serahkan pada Allah. Yang kedua, saat-saat tawakal. Yang pertama, tawakal mengenai nasib. Yakni, percaya kepada Allah kerana segala-galanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kita. Tidak akan salah dan pasti akan kita terima sebab keputusan Allah tidak berubah. Jadi, apa juga yang kita dapat, ini ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka, bertawakal kepada Allah adalah wajib kerana telah digariskan oleh Allah dalam Lauh Al-Mahfuz dan ianya pasti benar. Jadi tawakal ataupun berserah pada Allah Ta'ala ini perkara asas
dalam arti kata memahami bahawasanya rezeki ini datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tawakal dalam perkara pertolongan Allah. Contohnya di saat kita sedang berperang, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan pertolongan untuk kita. Maka perkara tersebut adalah benar dan pasti terjadi. Jadi dalam berperang, yakni berjuang, kita perlu percayakan adanya pertolongan Allah. Dalam kita berperang, kita rasa kita yang mengatur strategi. Kita rasa kita yang melempar batu. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama, kata Allah Taala dalam suratul Anfal. Bukanlah kamu yang melontar pemanah ataupun batu di saat kamu melontar, tetapi Allah yang sedang melontar. Allah yang melontar membantu kamu dalam melontar itu. Walakinnallaha rama, kata Allah Taala, tetapi Allah lah yang telah melontar batu itu. Maksudnya bantuan Allah Taala turut bersama dengan orang beriman. Tawakal pada Allah. Yang kedua, tawakal di saat berperang. Tadi tawakal pada nasib. Yang kedua, tawakal pada berperang. Yang ketiga, tawakal dalam urusan rezeki. Ini kerana Allah Subhanahu wa taala telah menjamin umatnya dengan bekalan yang cukup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama berkat dan jaminan ini, pasti kita akan dapat menjalankan ibadah. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dan ingatlah, sesiapa berserah diri bulat-bulat kepada Allah, maka Allah cukuplah baginya untuk menolong dan menyelamatkannya. Jadi tawakal yang ketiga adalah tawakal dalam sumber rezeki. Serahkan pada Allah Ta'ala. Biar Allah Ta'ala tentukan rezeki kita dan Allah Ta'ala buat hak dia. Kita jangan ambil hak Allah Subhanahu wa taala, kerana kalau kita ambil hak Allah Taala, maka kitalah berada di pada situasi yang sangat susah, sangat sukarlah. Kita buat kerja apa yang Allah suruh buat je lah. Ya, kita tak payah ambil hak Allah Taala, nanti kan kita pun tak boleh buat kerja. Jadi apa yang baik, insya-Allah saya tuan-tuan kita berhenti di sini. Mudah-mudahan apa disampaikan pada pagi ini dapat sama kita ambil pengiktibaran dan jadikan sadaran dalam kehidupan. Didoakan anak Kak Zah, Allahu Akbar, demam panas ya, masya-Allah. Saya tak sebut lagi, masya-Allah, demam panas masya-Allah. Didoakan kepada Muhammad Harith kembali sembuh, amin ya rabbal alamin ya. Dan semua yang hadir diberikan kebaikan sepanjang hari ini. Jadi apa yang baik itu pada Allah Taala, yang kurang itu kelemahan diri saya, mohon maaf di atas kekurangan. Terima kasih di atas perhatian semua. Mudah-mudahan dengan tahun baru ini penuh dengan semangat baru, rancang untuk menjadi insan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan Allah Taala merahmati dan memberkati pertemuan ini, insya-Allah. Aqulu madza tasma'un, aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh pertemuan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa minggu depan insya-Allah. Esok jangan lupa bersama dengan Dr. Roslan, dan hari Jumaat bersama dengan Da'i Adibah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.